Okey, Assalamualaikum guys. Saya Hadi Nafi, cikgu tanaman anda. Saya dah lama tak buat video yang jenis setup pakai lampu apa semua ni kan. Tapi hari ni saya terpanggil nak buat satu video ni sebab ramai sangat dah orang tanya saya pasal masalah kerinting. Okey. Masalah kerinting ni biasanya orang akan tanya saya, Assalamualaikum bang. Kenapa pokok saya ni kerinting jadi dia akan tanya soalan yang macam itu. Lepas tu saya dah okey masalah kerinting saya dah dengar lah kan. Okey, jadi saya dengar masalah kerinting. Lepas tu saya tanya balik, kerinting disebabkan apa? Lepas tu dia macam kerinting lah, kerinting. Lepas tu saya pun pelik, sejak bila kerinting ni jadi salah satu penyakit? Adakah rambut saya yang kerinting ni ialah satu penyakit? Sebab tu saya suka pakai topi. Saya tak suka nak expose saya punya rambut yang kerinting ni. Nanti orang ingat kena whitefly nanti kan. Okey, jadi saya nak cerita dekat korang, kerinting ni dia boleh jadi macam-macam sebab. Yang pertama kerinting disebabkan masalah whitefly ataupun kita panggil lalat putih. Lalat putih punya kerinting ni, kita kalau nak kenal senang je, tak susah. Kita akan tengok daun dia tu. Biasanya kerinting ni kita akan tengok pada pucuk tau. Kita jangan tengok pula kat daun bawah apa semua kan. Kita tengok pada pucuk dia. Kita tengok pada pucuk dia, apa yang berlaku pada pucuk dia ialah pucuk dia jadi macam tu sikit. Dia jadi belok tekuk. Dia macam terkehel sikit. Dia tengkuk dia tu belok sikit. Jadinya yang tu mostly disebabkan whitefly lah. Lepas tu kalau dia teruk sikit, kalau anda kata whitefly tu dia membawa virus mozaik, dia akan ada kesan bintik-bintik. Dia macam mozaik, macam lantai mozaik, dia berbelak-belak macam tu, berbatik-batik. Yang tu disebabkan whitefly. Yang kedua ialah kerinting disebabkan masalah thrips. Masalah trip ni senang juga kita nak detect dia. Trip ni kita tengok pada pucuk dia, kita akan nampak dia bentuk macam ni. Pucuk daun tu dia akan berbentuk sampan. Dia akan membentuk sampan, yang tu first, dia punya indikator. Lepas tu yang kedua, kita boleh tengok urat tengah dia. Urat tengah daun tu dia bentuk zigzag. Okey, dia bentuk zigzag. Jadi kalau korang nampak zigzag, pucuk dia macam sampan macam tu, confirm yang tu ialah masalah thrips. Jadi korang nak tengok thrips ni kat mana? Kalau macam whitefly, korang tengok, korang selak bawah daun. Kalau ada, dia ada lah. Kalau tak ada, dia terbang tempat lain kan. Tapi kalau thrips ni, korang boleh tengok dia memang duduk dekat pokok lah. Dia mostly, thrips ni dia punya tempat kesukaan dia ialah dalam bunga. Dia suka duduk tempat itu sorok-sorok. Dia suka dalam bunga. Tak kira lah bunga cili ke, bunga terung ke, bunga timun ke. Dia memang suka duduk dalam bunga. Jadinya korang boleh tengok pagi-pagi tu, waktu bunga tu tengah mekar, tengah kembang tu, korang boleh tengok. Korang tengok, ada thrips lah dalam ni. Macam ni korang nak tengok. Kadang-kadang mata rabun ke, ataupun memang tak nampak ke kan. Senang je, korang ambil handphone korang yang mahal tu. Ambil handphone korang tu, korang buka kamera, korang tengok, korang zoom. Ni contoh ni bunga kan. Korang zoom macam ni. Ada whitefly dalam tu. Whitefly pula. Korang zoom. Korang boleh nampak trip tu. Korang tengok dekat handphone korang tu, korang boleh nampak. Korang kena zoom lah. Jadi pegang handphone tu steady lah. Kalau ada tripod ke apa, korang pakai tripod lah. Trips ni dia kecil. Jadinya korang perlu bantuan yang lain. Korang perlu tengok guna handphone. Korang boleh zoom dekat pokok tu lah. Korang boleh zoom dekat dalam bunga tu, memang korang boleh nampak trips. Korang boleh tengok lah dia punya stage kehidupan dia. Dia duduk dekat Insta 1 ke, dia Insta 2 ke, dia dah adult. Okay. Lagi satu, tempat trips ni dia suka duduk dekat dalam kuduk pucuk. Pucuk yang baru nak mekar, nak berkembang tu, dia suka duduk dekat dalam kuduk pucuk tu. Jadi korang boleh zoom juga tengok dekat situ. Lepas tu kalau macam terung dia suka duduk dekat urat daun. Kan terung kan dia punya daun tu, dia punya urat pun dah besar. Daun dia besar, lepas tu dia urat dia pun besar. Boleh nampak urat dia macam tu kan. Korang boleh tengok pada urat tertulang daun tu, tertulang dia tu, korang boleh tengok celah dia. Korang nampak celah dia memang ada thrips tengah berkampung lah. Ataupun boleh nampak kesan-kesan warna silver. Kalau dia makan daun tu, kesan-kesan dia memang akan nampak warna silver. Itu ialah masalah kerinting disebabkan thrips. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga ialah kerinting disebabkan hamama. Hamama ni ialah kategori mites. Cara nak tengok dia senang aja. Yang ni saya rasa paling easy, the easiest way kita nak tengok masalah hamama ni. Kita boleh tengok pada daun pokok cili kita tu,
dia akan jadi memanjang, dia akan jadi slim, memanjang macam bentuk kayak. Dia banyak lah, dia akan keluar. Lepas tu daun dia akan warna hijau gelap macam tu kan. Itu ialah masalah hamama. Kalau macam thrips tadi, dia bentuk sampan, bentuk ke atas macam ni. Tapi kalau hamama, dia bentuk dia akan ke bawah macam ni. Dia akan crumple ke bawah. Jadi korang boleh buka tengok dekat bawah daun tu, korang akan nampak kesan warna merah. Warna oren-oren, warna merah-merah macam tu. Itu memang disebabkan hamama. Kalau daun terung, dia akan ada kesan merah-merah je. Tapi daun tu tak jadi manjang lah, sebab daun terung pun besar. Dan daun terung pun dia tebal. Lepas tu hamama ni, kalau korang nak settlekan dia, tak susah sangat. Biasanya korang tersalah pilih ubat. Kadang-kadangnya korang tersalah pilih racun. Sebab racun hamama ni dia spesifik. Dia memang dah tulis dekat botol tu, dia tulis racun hama. Korang perhatikan betul-betul pada botol. Dia kalau racun serangga, dia tulis racun serangga ataupun insecticide. Kalau racun kulat, dia tulis racun kulat ataupun fungicide. Kalau racun hama, dia tulis racun hama ataupun acaricide. Korang boleh tengok dekat atas. Dia akan tulis acaricide ataupun racun hama pekatan terelmalsi, EC. Contoh macam itu. Tapi dia belah atas tu. Belah dia, label dia kecil je. Kalau korang kena tengok lah, korang kena perhatikan sikit, kena baca pada label botol tu. Itu masalah hamama. Yang ketiga ni, masalah ni orang biasa keliru. Sebabnya orang ingat kerinting ni masalah daripada serangga je. Tapi kerinting juga boleh disebabkan oleh masalah pengambilan kalsium. Maksudnya pokok tu nak serap daripada akar tu, dia nak serap kalsium tak lepas. Kenapa pokok tu tak lepas nak serap kalsium tu? Bukan disebabkan tak cukup kalsium daripada biji AB tu, tak. Tapi disebabkan pH dekat media kita tu tak cun. Itu masalah dia. Korang boleh tengok saya punya video saya ada buat sebelum ni pasal pH dengan EC tu. Saya ada terangkan dalam dia ada nutrient availability. Dia ada dalam nutrient availability chart tu. Kita boleh tengok pokok dia akan ambil baja yang cun pada range 5.5 ke 6.5. Jadinya pokok pun boleh kerinting disebabkan masalah nutrien. Cara dia korang nak tengok senang je. Dia punya daun dia akan jadi gelembung-gelembung. Pucuk again pucuk, dia akan jadi gelembung-gelembung. Dia akan jadi bulat-bulat gelembung macam itulah. Dia jadi tak berapa cantik. Tapi daun tak ada kesan mozaik ke, tak ada kesan kena gigit ke, tak ada jadi zigzag-zigzag ke, tak ada. Dia memang itu sahaja. Jadinya kalau korang nak rawat masalah kerinting ni, korang kena kenal pasti dulu kerinting dia sebab apa. Korang tak boleh lah assume kerinting tu satu ubat je. Tak. Kerinting ni ialah keadaan pokok selepas diserang serangga. Tak kira lah serangga tu apa, dia akan mengakibatkan pokok tu jadi bentuk kerinting lah. Jadinya kalau korang dah dapat kenali mana satu punca-punca kerinting ni, korang bolehlah guna racun yang sesuai ataupun ubat yang sesuai. Kalau kata disebabkan serangga, korang boleh guna racun serangga. Kalau kata disebabkan hama, korang boleh guna racun hama. Kalau kata disebabkan oleh masalah nutrien ni, korang bolehlah bagi folia. Tapi korang jangan semata-mata bagi folia. Korang kena rawat balik media korang tu. Sebab apa pula dia jadi pH acidic ataupun terlalu alkali. Korang kena tengok sama ada hujan lebat ke. Korang kena tengok juga sama ada air terlebih dekat dalam beg ke. Korang kena tengok juga. Jadinya dia bukanlah simply boleh kata pokok ni tak cukup kalsium disebabkan baji AB kita tak cukup kalsium. Tak. Biasanya baji AB dah lengkap dah nutrien dia. Yang masalahnya sekarang ialah media. Kita kena jaga dia punya tempat makan dia tu. Okey. Itu sajalah pasal kerinting ni. Tak adalah susah sangat sebenarnya masalah kerinting ni. Jadinya kalau korang ada apa-apa masalah, korang jangan PM saya punya nombor admin tu. Sebab admin saya pun dah bising. Dia tanya, bos ramai sangat lah orang mesej ni. Tanya pasal pokok, tanya pasal itu, tanya pasal ini, tanya pasal Venturi lah. Saya nak jawab pun tak boleh, dia cakap kan. Yelah dia admin, mana je nak tahu benda-benda tu. Saya bayar upah untuk dia run business ke, urusan perniagaan lah mostly. Nak beli baja ke apa benda, dia orang akan contact admin saya. Jadinya kalau korang ada masalah apa-apa, korang boleh komen dekat saya punya Facebook. Korang boleh komen dekat saya punya Facebook. Bukan PM dekat messenger tau. Korang cari mana-mana saya punya status ke, saya punya posting tu, korang boleh buka, korang boleh komen kat situ. Korang hantar gambar. Bang, kenapa dengan pokok saya ni kan? Paling susah korang letak gambar je. Korang jangan cakap
Ni bang, saya punya pokok kerinting lah. Kerinting macam mana rambut saya pun kerinting kalau macam tu. Jadinya itu sajalah daripada saya. Nanti insyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Okay, Assalamualaikum.